السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah, di pagi yang mulia ini lagi dirahmati Allah, saya nak menyampaikan sedikit, iaitu sedikit kepahaman berkaitan dengan hukum yang biasa kita sebut adalah berasal daripada bahasa Arab. Hukum berarti keputusan ataupun ketetapan ataupun aturan-aturan, undang-undang, itu hukum. Kalau di Universiti Indonesia, fakulti undang-undang, mereka memberi nama Fakultas Hukum. Jadi kesimpulannya, hukum itu ialah keputusan ataupun ketetapan ataupun aturan-aturan ataupun dalam perkataan undang-undang. Jadi dalam Islam ini penuh dengan hukum Allah. Dalam Islam memutuskan yang membuat hukum itu ialah Allah, iaitu hakim dalam bahasa Arab. Hakim ialah yang membuat undang-undang, yang membuat keputusan, yang membuat aturan, iaitu Allah. Manusia tak layak untuk membuat keputusan, ketetapan, itu hukum. Manusia Allah bagi kuasa untuk menjalankan hukum Allah itu, untuk menjalankan hukum Allah. Allah utus para rasul dan para nabi untuk melaksanakan, untuk menjalankan aturan-aturan Allah. Allah utus para rasul dan para nabi untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Hukum, saudara. Jadi berbeza sama sekali manusia yang sudah keluar daripada, sudah tidak lagi mengakui Allah itu sebagai yang maha berkuasa. Manusia pada hari ini sendiri membuat hukum, manusia sendiri membuat aturan. Kerana manusia kita hari ini beranggapan dia lebih layak untuk membuat keputusan, dia lebih berhak untuk mengatur hidupnya sendiri tanpa bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hukum ini banyak, tuan-tuan. Dalam Islam ada banyak hukum mengikut bidang-bidangnya, iaitu hukum fiqh, hukum syariat, ada hukum akidah, hak tauhid, ada hukum-hukum akhlak. Misalnya dalam hukum fiqh banyak lagi cabang-cabangnya. Ada hukum muamalat, ada hukum munakahat, ada hukum jinayat dan sebagainya. Jadi pada pagi ini saya nak bercakap tentang hukum fiqh ini. Menurut ta'rif yang diberi oleh para ulama fiqh, yang dikatakan hukum fiqh itu ialah dalam bahasa Arabnya khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin ala jihatil iqtida' aw at-taqyir aw al-a'ammi. Itu ta'rif hukum fiqh dalam bahasa Arab. Maksudnya, artinya, dikatakan hukum fiqh itu ialah titah perintah Allah, ucapan Allah yang berkait dengan, yang berhubung dengan perbuatan orang-orang Islam yang mukallaf, berhubung dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Ia berbentuk tuntutan atau pilihan. Jadi hukum tadi, keputusan
yang ditetapkan oleh Allah itu berkait dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Hukum itu berbentuk tuntutan atau pilihan. Yang ini yang saya nak huraikan dulu sekalian. Titah perintah Allah di mana wujud, di mana terdapat? Titah perintah Allah itu terdapat dalam Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah SAW dan ijma' para ulama. Bersepakat para ulama. Dalam Quran jelas Allah sebut satu persatu hukum-hukum tadi. Hukum fiqahnya, hukum amalatnya, hukum jinayatnya, hukum akidahnya, hukum akhlaknya, jelas. Kemudian diperkuatkan lagi dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah menerangkan lagi hukum-hukum tadi. Sekiranya tidak ada dalam Al-Quran, tidak terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW, para ulama iaitu para cendekiawan ilmu dalam Islam ini, mereka bersidang dan bersatu pendapat tentang keputusan tentang hukum itu. Itu ijma' ulama. Sama ada ijma' ulama, sama ada ijma' ulama semasa ataupun yang lepas. Misalnya ijma' ulama dulu Abu Hanifah yang mula-mula mengasaskan mazhab dalam Islam, dia berkata hukum begini, boleh atau tak boleh. Datang pula yang terkemudian Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i kata dia setuju pendapat Abu Hanifah dahulu, pendapat Imam Malik dulu. Imam Malik tidak sezaman dengan, tidak sezaman atau semasa dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir ke dunia, Imam Malik dah meninggal dunia. Imam Syafi'i lahir ke dunia, Imam Malik dah meninggal dunia. Imam Syafi'i semasa kecilnya dia membaca kitab Imam Malik Al-Muwatta. Dia hafal kitab Imam Malik. Itu asal-asal itu kan. Jadi apabila Imam Syafi'i mengkaji pasal undang-undang ini, Imam Malik kata dulu boleh, dia pun setuju. Itu mana sudah bentuk satu ijma' ulama juga tuan-tuan. Ini bentuk-bentuk hukum dalam Islam. Iaitu balik semula tadi ini, ialah katakan hukum itu ialah ucapan atau titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkait dengan perbuatan. Perbuatan. Apa yang maksud dengan perbuatan? Af'al dalam bahasa Arabnya, iaitu sama ada bentuk cakap. Cakap pun perbuatan juga. Ataupun berbentuk niat, dalaman. Dicakup oleh undang-undang juga tuan-tuan sekalian, hukum-hukum Allah. Cakap segi zahir, tindakan zahir dah jelas. Dalam Islam, niat pun termasuk dicakup oleh undang-undang Allah. Niat, pemikiran, cita-cita, angan-angan, khayalan, imagination yang berbentuk dalam batin, berbentuk dalam, itu pun dicakup juga oleh undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mudah nampak dalam hal ini, niat itu dicakup oleh undang-undang Allah, hukum Allah. Kalau man sanna hasanatan falam ya'malha falahu ajruha. Sesiapa yang berniat, bercita-cita, berangan-angan nak buat perkara baik, tetapi dia tak buat, dia tetap mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia tak buat pun, dia hanya angan-angan saja nak buat benda baik, tiba tu tak buat, Allah bagi ke pahala. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia berniat, dia bercita-cita, dia berfikiran segala-galanya dalam bab kata nak buat benda yang tak baik, benda jahat, benda buruk, benda yang jangan hukum Allah, tiba tu dia tak buat, Allah tak bagi dia, tak catat dia sebagai satu kesalahan ataupun dosa. Dosa ni bahasa Sanskrit. Kita pinjam dosa ni bahasa Sanskrit, kesalahan. Dosa kita sebut dosa. Okay. Jadi itu dengan perbuatan, sama ada perbuatan zahir ataupun perbuatan batin, dia dirangkum oleh undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala.
Artinya kita manusia ini tidak boleh lepas daripada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jadi perbuatan dituju kepada siapa? Kepada orang-orang mukallaf. Apa arti mukallaf? Kallafa yukallifu taklifun, bahasa Arab dia. Bahawa mukallif atau mukallaf. Mukallaf artinya orang yang dipertanggungjawabkan hukum Allah ke atasnya. Orang yang dipertanggungjawabkan hukum Allah ke atasnya. Siapa dia yang dipertanggungjawabkan hukum? Undang-undang Allah tadi ditanggungjawabkan siapa dia? Dengan syarat orang itu misalnya telah baligh dan berakal. Artinya orang ini belum baligh, dia tidak dikenakan hukum-hukum Allah SWT. Apa tanda-tanda baligh? Lelaki perempuan semua kita tahu tanda-tanda baligh. Dan satu lagi, berakal. Arti akal di sini, berakal di sini maknanya dia dapat membedakan antara buruk dengan baik, elok ke tak elok, dan sebagainya. Dan sekiranya walaupun dia telah baligh, tapi tak sempurna akalnya, dengan sebab cacat otak dia, rosak otak dia, dan sebagainya, maka tidak juga dicakup sebagai oleh undang-undang Allah SWT. Mesti ada dua syarat, berakal dan baligh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena ambil perhatian pada anak-anak dan cucu-cucu yang ada di rumah. Apabila mereka dah sampai ke tahap baligh, mereka bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, bertanggungjawab memberitahu kepada anak-anak dan cucu-cucu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beritahu, Timah sekarang dah baligh, sembahyang wajib, puasa wajib, bagi tahu. Sebab kebanyakan mak bapak tak bagi tahu tentang tanggungjawab ini kepada anak-anaknya. Mak bapak kena tanya anak-anaknya, Timah, aku tengok kau ni umur dah berapa tahun? Dah 10 tahun. Ada nampak apa-apa ke perbezaan pada diri kau ni, Timah? Misalnya kan, dia tak faham lagi, kena tanya lagi. Kata dia, sudah mak, habis malam baru bermula benda ini. Misalnya bagi tahu engkau suci saja, engkau dah jadi mukallaf, kau wajib sembahyang, wajib puasa, segala wajib-wajib Allah itu hendaklah dibuat, segala yang Allah larang tu jangan buat. Begitu juga anak lelaki tu sekalian, tanya dia, Ali, ayah tengok kau ni umur dah 12 tahun, dah 13 tahun, ada apa beza ke? Misalnya dia pun tak faham sebab dia budak. Malah tadi kau ada mimpi benda-benda yang sedap-sedap kan. Misal tanya sampai jelas. Kalau dia kata sudah ya, kau wajib mandi, selepas ini wajib sembahyang, wajib puasa, jangan buat benda yang Allah larang. Itu mukallaf. Ini jadi hukum Allah itu ditujukan kepada orang mukallaf. Sama ada orang mukallaf itu Islam ataupun tidak Islam. Hukum-hukum Allah bukan kepada orang Islam saja, tuan-tuan sekalian. Hukum Allah merangkumi orang bukan Islam. Cuma setengah-setengah perkara dalam Islam ini, orang bukan Islam tak boleh buat kerana tidak mencapai syarat. Misalnya dia wajib sembahyang, dia tetap wajib sembahyang, tapi tak boleh sembahyang kerana dia bukan Islam. Allah akan dakwa dia. Dunia lepas, akhirat tak lepas. Masuk dia alam kubur, Allah dakwa dia. Ada setengah-setengah hukum tidak mensyaratkan sebagai seorang Islam. Misalnya hukum-hukum jinayah. Hukum-hukum jinayah dia tetap kena hukum-hukum Allah. Orang kafir melakukan pembunuhan, sama ada pembunuhan sesama mereka sendiri atau pada orang lain, hukum Allah tetap kena ke atas. Hukum Allah tetap. Jadi hukum Allah itu bukanlah kepada orang Islam saja, malah pada seluruh manusia ini. Apa sebab?
Tertentu orang yang mendakwa saya bukan orang Islam, kenapa saya dikenakan hukum yang berbentuk agama ini? Sebab mana-mana prinsip undang-undang, prinsip hukum adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, keadilan. Itu prinsip hukum, prinsip undang-undang, tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau saya pernah berbual kepada orang bukan Islam tentang ini, dia kata saya bukan orang Islam, kenapa saya nak dikenakan bila saya berzina saya kena hukum Allah, hukum Tuhan. Saya katakan dia prinsip undang-undang itu untuk menjaga keamanan, keselamatan, kedamaian segala-galanya. Begitu juga kalau saya bagi hujah yang lain. Malaysia mengamalkan, melaksanakan undang-undang Inggeris. Saya bukan orang Inggeris. Kenapa saya dikenakan undang-undang Inggeris? Ada juga orang berhujah, saya tak tahu undang-undang Islam. Kenapa dikenakan undang-undang Islam? Saya pun tak tahu juga undang-undang negara, undang-undang Inggeris, saya tak tahu. Tiba-tiba saya kena saman. Apa pasal? Adil atau tak adil? Adakah tuan-tuan semua tahu undang-undang Malaysia ni? Tak tahu kan? Tuan-tuan apa dia melakukan kesalahan tiba-tiba datang saman dia. Apa pasal kena saman? Baru bertanya tentang kesalahan undang-undang. Tak adil. Kalau segi keadilan pun tak adil. Sebab rakyat tak dipahamkan, tak diberitahu segala-galanya tentang hukum-hukum ini. Kerana kita bercakap segi logik ni tuan-tuan sekalian. Balik semula supaya masa kita tak habis jalan ini. Jadi undang-undang Allah, hukum-hukum Allah itu tertuju kepada perbuatan orang-orang mukallaf yang telah diuraikan tadi. Hukum-hukum Allah ini dia berbentuk tuntutan. Dituntut buat, dituntut jangan buat. Dituntut buat, sudah semua kita tahu, wajib. Tak ada pilihan, mesti buat. Mesti buat. Tak nak, mesti buat. Ataupun fardu. Itu tuntutan, mesti buat. Ada juga berbentuk tuntutan jangan buat. Tak boleh. Sama sekali tak boleh buat, tak boleh lakukan, tak boleh kerjakan. Tidak ada pilihan. Itu haram. Dilarang. Ini tuntutan tuan-tuan. Tuntutan terbagi kepada dua. Tuntutan buat, tuntutan jangan buat. Iaitu wajib ataupun fardu. Dan jangan buat tuntutan haram. Dituntut. Orang-orang mukallaf tadi jangan melakukannya. Dituntut orang-orang mukallaf tadi supaya melakukannya. Namun tuan-tuan sekalian, dalam tuntutan wajib mesti buat ini, ada juga tuntutan digalak buat, dirangsang buat. Apa dia? Iaitu benar-benar sunat. Benar-benar sunat ini menyokong kepada yang wajib. Wajib tak ada pilihan. Yang kedua, tuntutan galak buat. Dia tak sampai kepada mesti buat, digalak, dia rangsang buat. Itu sunat. Sebab sunat dinamakan juga mandub. Mandub artinya tuan-tuan sekalian, digalak, dirangsang. Sunat juga dinamakan tatawwu', sukarela. Sukarela. Suka dan rela dia membuatnya. Tuan-tuan tadi sebelum sembahyang subuh buat sembahyang sunat subuh. Sembahyang subuh fardu, wajib, mesti buat. Untuk meningkatkan lagi, tuan buat pula benda yang tatawwu', sukarela, buat sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Tak cukup 2 rakaat, buat lagi 2 rakaat. Buat 2 rakaat. Itu adalah menggalak, digalak. Dinamakan juga nafal. Sunat juga dinamakan juga nafal. Nafal artinya menampung kekurangan-kekurangan. Contohnya tuan-tuan sekalian, dari hadis Rasulullah SAW dia menyebut di akhirat kelak setiap kita ini akan ditimbang
akan ditimbang amal kita pada neraca Allah. Amal baik, amal tak baik ditimbang. Pada ketika itu amal baik memberati, lebih berat daripada amal tak baik. Lepas ada kalanya apabila amal kita ditimbang, amal tak baik lebih berat daripada amal baik. Ini tak lepas. Dalam hadis Rasulullah menyebut pada ketika itu Allah memerintahkan pada malaikat, cari lagi amal orang yang baik ini ada atau tidak. Selongkar lagi. Dia cari ada amal-amal yang dulu ini masa dunia, amal yang nafal, yang sunat tadi dia ambil, dia bawa, letak pada neraca supaya berat neraca baik itu. Ini keadilan Allah sebenarnya. Allah bukan nak sentiasa zalim, tidak. Dia cari lagi untuk memberatkan neraca baik tadi ini. Itu benar-benar sunat, nafal. Ini sunat sebenarnya. Jadi tuan-tuan sekalian, benda sunat ini, benda yang digalakkan kita buat. Misalnya dalam Quran Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berhutang-hutangan pada satu tempoh yang tertentu, hendaklah kamu tulis hutang tadi. Ini bila kita membuat hutang, mesti ada perjanjian hutang. Jadi perjanjian hutang ini sunat dibuat, digalak buat. Walaupun style bahasa dalam tadi faktubuh fi'il amar, hendaklah kamu tulis. Tapi fi'il amar itu, perbuatan perintah itu lebih berbentuk kepada sunat, digalak, tatawwu'. Digalak buat. Bila kita buat hutang, sama ada hutang kecil ke atau hutang besar ke, kena buat perjanjian. Itu sebab tuan-tuan sekalian, dalam dunia perniagaan Islam awal-awal lagi membuat perjanjian. Bukan dunia moden barat hari ini buat sekalian. Sign perjanjian, hutang bank, hutang apa, World Bank, hutang apa, sign perjanjian, tayang pada orang ramai. Ini apa nama ni, seremoni perjanjian, menandatangan perjanjian hutang. Islam lebih awal dulu yang membuat ni. Al-Quran menyuruh demikian. Apa lagi dalam yang betul-betul hadis ini? Ila ajal, tadi tak habis saya baca Al-Quran tadi. Ila ajalin musamman faktubuh washhidu idza tabaya'tum. Lah kamu lantik saksi-saksi apabila kamu membuat perjanjian. Jangan buat perjanjian ada seorang dengan seorang je. Akhirnya berbalah, bergaduh. Mesti ada saksi apabila kita membuat perjanjian, tuan-tuan sekalian. Ini cara-cara Islam, tuan-tuan sekalian. Kontrak, undang-undang kontrak dalam Islam, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, tadi saya menerangkan sunat dinamakan juga tatawwu', sukarela. Hadis Rasulullah SAW dia menyebut, as-sa'imul mutatawwi' amiru nafsihi, faman sya'a shama wa in sya'a aftara. Orang yang berpuasa sukarela terpulang kepada dirinya. Jika dia nak berpuasa, teruskanlah. Jika dia nak berbuka, berbukalah. Apa maksud puasa yang sukarela? Puasa sunat. Biasa kita sebut puasa sunat. Orang yang berpuasa sunat, orang yang berpuasa tatawwu', terpulang pada diri dia. Sampai pukul 11 pagi, kawan-kawan ajak minum teh tarik. Batal lah puasa gini, pergi minum teh tarik lah. Misalnya. Ataupun sampai pukul 11, kawan-kawan ajak pergi sarapan pagi pukul 10. Sorry lah, hari pada hari ini puasa lah ini. Teruskan puasa. Tetapi puasa wajib tidak ada pilihan. Puasa Ramadan mesti buat. Tentang wajib ini, tuan-tuan sekalian, tidak ada pilihan, mesti buat. Perintah Allah menyebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimus shalah
wa atuz zakah. Dirikanlah kamu solat, keluarkanlah kamu zakat. Perintah Allah. Tak ada pilihan untuk meninggalkan sembahyang. Sembahyang fardu. Salat ni ada salat fardu, ada salat sunat. Salat fardu tidak ada buat, tidak ada pilihan, mesti buat. Aqimus salat. Jadi kalau kamu akan salat, iaitu salat fardu, mesti buat salat fardu. Dan juga kamu keluarkan zakat. Biasa dalam Al-Quran Al-Nasihat, salat dengan zakat selalu Allah kembarkan dua. Dirikan salat, keluarkan zakat. Bukalah dalam Quran, selalu dia dikembarkan dua ni. Apa sebab tuan-tuan? Ayat ini mengajar kita solat hubungan kita dengan Allah secara langsung. Zakat hubungan kita dengan masyarakat secara langsung. Itu zakat. Jadi kita ini sebagai seorang manusia, hamba Allah, mesti ada hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah, kita dirikan salat dalam masa yang sama juga. Kita yang mampu dan segi harta, kita keluarkan zakat untuk masyarakat. Ini Islam mengajar kita, tuan-tuan. Sama ada zakat harta ataupun zakat fitrah, tuan-tuan. Itu wajibnya, fardunya. Begitu juga haram. Dia larang tadi. Ya. Saya sebut sunat. Sunat tadi sebagai menyokong kepada benda yang wajib dan fardu. Namun sunat ini ada sunat yang tarafnya hampir menjadi kepada wajib, tapi tak sama jadi wajib. Sangat-sangat digalakkan kita buat. Itu sunnah muakkadah, atau biasa kita sunat muakkad. Hampir-hampir menjadi wajib. Maknanya sangat baik kita buat benda. Apa contohnya, tuan-tuan? Itu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Wa qala al-akhar 'inda kulli salatin. Kalaulah tidak kerana kesusahan ke atas umatku, nescaya aku perintah mereka itu supaya gosok gigi. Dan satu riwayat yang lain, pada setiap kali nak solat. Kalau tidak menjadi kesusahan ke atas umatku, kata Rasulullah, aku perintahkan mereka itu supaya gosok gigi. Artinya, tuan-tuan, maksud hadis ini, gosok gigi ini ataupun siwak, sugi dalam bahasa kitabnya, hampir-hampir menjadi wajib. Tapi kalau Rasulullah memikirkan beri jadi susah untuk umat dia, maka tak sampai ke tahap wajib. Sangat-sangat dituntut supaya buat untuk gosok gigi. Tidak ada, sebenarnya saya sebut pada yang lepas, tidak ada agama dalam dunia dan persian yang menyuruh umatnya gosok gigi kecuali Islam. Islam ni segi kebersihan sangat detail. Islam dan soal kebersihan sangat detail, sangat particular dalam soal kebersihan. Ada keputusan wajib, ada keputusan sunat, ada keputusan harus. Tapi sejauh mana kita umat Islam mengamalkan benda kebersihan seperti ini? Cuba kita bayang. Ini kan, maaf saya cakap lebih sikit, tuan-tuan. Umur kita belum sampai 40, gigi dah tak ada, tuan-tuan. Umur belum sampai 40 lagi, gigi dah depan rompong lah, tuan-tuan. Apa sebab? Inilah kita abaikan tuntutan sunat muakkadah tadi yang Rasulullah didik kita, ajar kita supaya kita amalkan. Bila dah tak ada, baru rasa ruginya gigi tak ada. Halus kemenjaraan Islam ini, teruskan. Itu sunnah muakkadah. Saya dah sebut tadi, haram, tuntutan jangan buat. Dia tuntut jangan buat, tak boleh buat. Contoh dalam Quran, Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila.
Maksudnya, jangan kamu dekati zina. Jangan kamu hampiri zina. Sesungguhnya zina itu amat buruk. Amat buruk. Amat kotor, amat keji. Zina itu. Dalam ayat ini ada dua benda. Satu, Allah melarang kita jangan mendekati zina. Apa maksud jangan mendekati zina? Melakukan zina pun tak boleh, apatah lagi mendekati zina tak boleh, apatah lagi melakukan zina. Menghampiri zina pun tak boleh, apatah lagi melakukan zina. Macam mana kita menghampiri mendekati zina, tuan-tuan sekalian? Macam mana? Iaitu dengan melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Apa benda perkara-perkara boleh membawa kepada zina? Pergaulan bebas, pergaulan lelaki dengan perempuan. Hari ni dia ketawa-ketawa, esok ada bertepuk tampak, hari lusa ada berpelukkan. Puncanya sikit aja. Ini tuan-tuan. Apa lagi? Memakai pakaian seksi, menimbulkan keinginan apabila melihat berpakaian itu. Bila dia berpakaian, nampaklah gunung sana gunung sini, itu melakukan. Itu unsur-unsur membawa kepada zina, tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Sebab Allah larang. Tidak boleh melakukan perkara-perkara, unsur-unsur yang boleh membawa kepada zina, apatah lagi zina. Dan Allah menjelaskan zina itu sangat buruk, sangat keji. Zina, tuan-tuan. Kita semua tahu tentang keburukan zina. Ini yang berlaku pada hari ini, tak habis-habis penyakit yang dihasilkan oleh zina. Dulu tahun 50-an, apa penyakit zina dulu tahun 50-an? Syfilis. Manusia telah berjaya mencipta ubat melawan syfilis. Tetapi pada hari ini, apa penyakit pada zina? Yang manusia tak dapat mencari ubatnya sampai ke hari ini, semua kita tahu. Ini akibat buruk daripada zina, tuan-tuan. Dalam istilah bahasa lembutnya, perlakuan seks bebas. Itu istilah bahasa lembut. Bila sebut zina, cukup keras bunyinya. Pada sama benda yang tuan-tuan. Seks bebas. Apa seks bebas? Zina, apa lagi? Tambah pula orang kita Melayu ni, nak sebut babi bukan kasar, khinzir tak kasar. Padahal benda itu juga. Khinzir bahasa Arab. Apa salah, apa takut nak sebut babi? Babi lah. Ini lah. Ini dalam Islam berbahagia. Allah memberi amal. Itu benda yang tak boleh dilakukan sama sekali, ada pilihan tak boleh buat. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain yang menjelaskan tentang hukum tak boleh buat ini, aturan tak boleh buat ini. Di sebalik, kalau wajib tidak ada sunatnya untuk meningkatkan. Begitu juga dalam benda yang dilarang tadi, ada benda yang tak sampai kepada larangan, tetapi Allah benci, tak suka dibuat, makruh. Makruh artinya dibenci oleh Allah. Allah tak suka dibuat benda itu, tapi tak sampai ke tahap haram. Itu makruh. Contohnya apa dia, tuan-tuan sekalian? Contohnya seperti hadis Rasulullah SAW ada menyebut, "Iza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Maksudnya, apabila kamu masuk ke dalam masjid, jangan kamu duduk sehinggalah ia melakukan sembahyang 2 rakaat. Apa maksud hadis ini? Sebagai untuk menghormati masjid, paling tidak sembahyang sunat 2 rakaat ataupun sembahyang fardu untuk menghormati masjid. Jangan masuk masjid tidak hormat masjid. Itu Allah tak suka orang tidak menghormati masjid.
Rasul mengingatkan apabila kita masuk ke dalam masjid, paling tidak sembahyang sunat 2 rakaat. Kata sembahyang sunat boleh, tapi Allah tak suka, Allah benci perbuatan orang yang kurang ajar ini, kurang adab untuk orang. Sebab saya kata demikian kan, musim haji, jemaah haji kita di Madinah, apabila mereka pergi melawat Masjid Quba, melawat masjid 2 kiblat, kiblatain, masuk dalam masjid kiblatain, dia tengok je macam tengok muzium. Tengok mana kiblat yang pertama dulu, mana kiblat yang kemudian. Lepas tu keluar. Ini kurang adab namanya. Hormati masjid, sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat tahiyatul masjid tidak ada masa haram. Boleh dibuat pada bila-bila masa. Sebab sembahyang bersebab. Apa lagi contoh lain yang Allah tak suka, Allah benci? Itu seperti mana hadis Rasulullah SAW dia menyebut, man akala sawman au basalan falyatazil masajidana wal yaqut fi baitihi. Maksudnya, sesiapa yang makan bawang putih, makan bawang merah ke bawang besar ke, hendaklah mereka itu jangan masuk ke masjid kami, duduk di rumah. Maksud hadis ini tuan-tuan ialah makan bawang mentah, bukan bawang yang bermasak. Makan bawang putih, orang Arab dia suka buat ulam bawang putih, bawang mentah ni. Suka makan batang bawang, buat ulam. Kadang-kadang dia ratah begitu aja, batang bawang. Tu boleh kita ni makan petai, makan jering. Ada yang kasih makan jering tu kan, dia ratah begitu aja. Orang bandar tak tahu lah benda ni, orang kampung ni tahu. Tapi bila dia tanggap, menguap, apa jadi? Ani tu kan. Saya nak kena, saya masjid di Mekah sebelah orang Arab. Bila dia Allah pening kepala, saya macam saya nak mufarakah. Bau batang bawang tu kan. Kata hati saya baru teringat, memang betul lah Rasulullah mengingatkan. Makan bawang putih, makan bawang besar ke bawang merah ke, itu bawang mentah ni, jangan masuk masjid. Kecuali dah gosok gigi, bersihkan mulut, makan petai, makan jering, dah makan petai, makan jering, bersihkan mulut. Susahkan makan jering, makan petai, isap rokok pun masjid. Hari Jumaat, masuk dalam masa sembahyang dalam masjid hari Jumaat, dia menguap bau asap rokok tu kan. Bagi yang merokok seronok, sedaplah dengan bau itu. Bagi saya yang tak merokok, bagi mereka yang tak merokok, ini halus pengajaran Islam itu kawan. Kita berhubung sesama manusia, kena jaga manusia-manusia lain, jangan diri kita je kawan. Ini Islam itu kawan. Jadi kalau kita makan petai jering, nak pergi masjid, nak pergi sembahyang masjid, gosok gigi dululah. Bagi isap rokok, komor-komor kalau tidak, buang bau mulut, masuk dalam. Ini makruh. Allah tak suka benda bau busuk. Itu sebab Nabi SAW sendiri, Nabi SAW sendiri tak makan bawang, walaupun bawang dimasak tak makan. Semasa dia menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari di Madinah. Rasulullah menumpang di rumah Abu Ayyub. Isteri Abu Ayyub memasakkan makanan untuk Rasulullah. Dalam makanan itu ada bawang. Bila dihidangkan kepada Rasulullah kata, kami tak makan benda ini. Rasulullah sebut, kami tak makan benda ini. Iaitu maksudnya bawang yang ada dalam masakan isteri Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah tolak tu, bagi tahu. Sebab begitu sekali tuan-tuan. Itu makruh. Jadi dah ada beberapa hukum, ada beberapa bentuk undang-undang Allah. Haram, sunat, wajib, fardu, sunat,
haram, makruh. Dan ada satu lagi, undang-undang Allah, aturan Allah berbentuk buat pun tak apa, tak buat pun tak. Mubah. Mubah. Bahasa kita mari sebut harus terpulang pada dia. Jadi dalam kehidupan kita banyak benda-benda harus. Banyak benda-benda harus. Misalnya benda-benda kemewahan hidup dunia. Kemewahan hidup dunia ini benda-benda harus. Selagi dia tidak menyentuh benda haram. Harus. Nak rumah besar, nak kereta besar, cuma isteri nak kecil, tak mahu isteri besar. Seorang lelaki lah, tuan lelaki. Apa benda semua nak besar. Ini benda-benda harus. Makan tak sedap, tak sedap tak nak makan. Kenikmatan, kelazatan, ini benda-benda harus. Islam tak melarang, tuan-tuan. Dalam ayat Quran Allah menyebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat itu selesai ditunaikan, iaitu salat fardu. Apabila salat fardu selesai ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu, berhamburanlah kamu, pergilah kamu semua sekali di muka bumi Allah ini. Carilah rezeki Allah. Wabtaru min fadlillah. Dapatkanlah daripada kelebihan Allah. Dah selesai sembahyang fardu ditunaikan, jangan buang masa lagi. Pergilah cari, bekerjalah, cari rezeki Allah. Walaupun dalam ayat ini berbentuk dari segi bahasanya berbentuk perintah, fi'il amar, tapi dia berbentuk lebih bentuk pada hukumnya mubah, itu harus. Berbentuk hukum harus. Jadi tuan-tuan sekalian, undang-undang Allah ini dari segi hukum fiqahnya ada 5. Wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Apa hikmahnya, apa fadilatnya, apa kebaikannya benda-benda ini tuan-tuan sekalian? Pertama sekali, undang-undang Allah ini dia berbeza dengan undang-undang buatan manusia. Undang-undang buatan manusia cuma ada do and don't sahaja. Dan don't itu lebih banyak daripada do. Tuan-tuan buka undang-undang Malaysia ini, naklah buat itu, naklah buat ini, ada? Tak ada. Yang banyak, jangan buat itu, jangan buat ini, jangan itu, jangan. Ini undang-undang buatan manusia. Tetapi undang-undang Allah, ada kalanya mesti, ada kalanya elok dibuat, dirangsang buat. Artinya undang-undang ini menggalak kita buat. Menggalak. Tak cukup wajib buat sunat untuk meningkatkan tahap kita, darjat kita kepada Allah. Maka kita patuh pada undang-undang Allah, maka meningkat darjat kita. Tak cukup wajib kita buat sunat. Kita tak mahu buat, kita buat benda yang haram, kita tingkat lagi, tak makruh pun kita tak buat. Dia meningkat. Maka kita patuh pada undang-undang Allah. Yang wajib kita buat, yang sunat kita buat, yang haram kita tak buat, yang makruh kita tak buat. Ini tinggi makamnya tuan-tuan sekalian. Tinggi makam yang kedudukannya tinggi tuan-tuan sekalian. Orang yang buat wajib, biasalah, ramai orang buat wajib. Tapi orang yang buat sunat kurang tuan-tuan sekalian. Ada juga orang yang buat wajib, ada juga dia buat sama dalam masa juga dia buat benda yang haram. Ramai. Ini manusia biasa tuan-tuan sekalian. Ada manusia yang luar biasa sedikit, dia buat wajib, dia buat sunat, dia buat benda haram. Tetapi dalam masa semua ada juga dia buat benda-benda makruh sedikit. Tinggi. Ada juga manusia kalau kita tuan sekalian, dia buat yang wajib, dia buat yang sunat, dia buat yang mubah, yang harus. Berbeza dengan yang saya sebut lepas sebut. Tinggi.
Ada manusia juga tuan-tuan sekalian, dia buat wajib, dia buat sunat, yang lain semua dia tak buat. Buat wajib, buat sunat. Boleh kita buat? Boleh. Sunat tu pun tak putus buat sunat. Ini tinggi makamnya tuan-tuan sekalian. Ini undang-undang Allah. Ada juga manusia yang wajib dia tentulah. Yang sunat pun menjadi wajib kepada diri dia. Dia mesti buat benda yang sunat. Ini paling tinggi itu makam para rasul dan para nabi tuan-tuan sekalian. Para rasul, para nabi, yang sunat menjadi wajib kepada diri dia. Apatah lagi yang lain lagi. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian, undang-undang Allah ini mengajar kita, mendidik kita supaya meninggikan kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita patuh pada undang-undang Allah, maka kita tinggi darjat kita tuan sekalian. Saya bukanlah mengajar terus supaya menentang melawan undang-undang negara. Tapi undang-undang negara tuan sekalian, maka tuan patuh pada undang-undang apa tuan dapat? Cuma tak dapat kena jail saja. Tak dapat surat saman, itu je. Jadi kesimpulannya tuan sekalian, undang-undang Allah ini dia menggalak kita. Makin tinggi kita patuh pada hukum-hukum Allah, makin meningkat darjat kita, maqam ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber undang-undang Allah ini, hukum Allah ini adalah Quran, hadis Rasulullah SAW, ijma' para ulama, qiyas dan banyak lagi sumber yang lain berbahagia. Itulah dapat saya berikan sedikit pada pagi ini, mudah-mudahan untuk kefahaman asasnya dari segi hukum Allah ini. Pada apa-apanya silalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.